Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifullah bin Muhammad Saizki. Saya pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik Elektronik semester kedua di UiTM Terengganu. Saya ingin membentangkan tajuk yang saya dan rakan-rakan ahli kumpulan saya pilih dalam projek CTU 152 ini. Tajuknya ialah peranan ibadah dalam melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Sebelum saya meneruskan pembincangan ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Saifullah, sebagai ketua kumpulan, Farid Hakimi bin Zul, Muhammad Farid Hakimi bin Zul, dan Amirul Haikal bin Muhammad Abdul Fazil sebagai ahli kumpulan saya lain. Baiklah, saya teruskan pembincangan ini kepada rakan saya, Farid Hakimi. Pengenalan tentang kami punya topik ini. Dalam kehidupan seharian, ibadah ni merupakan satu aspek yang amat penting. Semua orang tahu ibadah memang amat penting pada diri dan kita punya kehidupan. Bukan saja dalam amalan beragama, malah dalam setiap perkara yang dilakukan sehari-hari boleh dijadikan sebagai ibadah. Ibadah sangat memainkan peranan dalam membentuk peribadi manusia. Tidak kiralah daripada mana-mana agama pun, pasti kerohanian akan mendatangkan impak yang positif terhadap peribadi manusia, sama ada dari segi dalaman maupun luaran. Dalam slide ini akan nyatakan mengenai ibadah, khususnya agama Islam dapat melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Iaitu paling terperinci dengan tajuk kami kali ini. Ibadah bermaksud, ibadah kalau kita tahu maksud dia, ibadah bermaksud bakti atau khidmat kepada Tuhan. Perbuatan dan amalan yang dilakukan sebagai bakti kepada atau kerana Tuhan, seperti sembahyang, berdoa, bersedekah, berbuat baik sesama manusia dan lain-lain. Dia juga boleh membawa maksud dia berdoa supaya semuanya diterima Tuhan atau ahli, iaitu orang yang melakukan ibadat. Isi yang pertama, saya akan masuk tentang akhlak ni boleh dibentuk melalui apa. Yang pertama, seperti yang kita semua tahu, akhlak ni boleh dibentuk melalui solat. Kita bila solat dengan khusyuk dan memenuhi segala perkara yang menjadi rukun dan syaratnya, seseorang akan merasai nikmat dan kemanisan iman dalam dirinya. Selain itu, seseorang akan terdorong melakukan segala amalan mulia yang akan mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi orang yang lebih bertakwa, taat pada perintah Allah. Seperti semua kita tahu, solat ni tiang agama lah bagi kita punya kehidupan. So tanpa solat ni kita pun takkan jadi manusia yang bertakwa dan beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Haikal bin Muhammad Abdul Fazil. Akan menerangkan isi selanjutnya, iaitu puasa dan zikir sebagai ibadah yang dapat melahirkan seseorang yang berakhlak mulia. Persoalannya, bagaimanakah puasa ini dapat membentuk ataupun melahirkan masyarakat ataupun individu yang berakhlak mulia? Sebagaimana yang kita tahu, setiap tahun orang Muslim akan berpuasa di bulan Ramadan. Mereka akan menahan lapar dan dahaga. Selain itu juga, sebagai orang Muslim, kita hendaklah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang berdosa ataupun bermaksiat, iaitu menjaga diri daripada perkara melalui mata, telinga, melalui pendengaran kita. Mata iaitu melihat perkara-perkara yang tidak elok, ataupun mulut kita sendiri, malah hati kita sendiri mestilah berpuasa juga. Macam mana berpuasa melalui hati? Iaitu kita ni berusaha dengan hati kita dan tekad kita hanya untuk dalam bulan berpuasa ini, kita hanya beribadah dan meninggalkan segala dosa yang kita lakukan sebelum ini, dan berusaha untuk memantapkan amalan kita, sama ada kita ni dalam berpuasa sama ada
dengan membaca Al-Quran, tilawah, hafazan dan perkara yang baik selainnya yang dapat menghindari seseorang itu daripada berbuat dosa. Dengan ini, melalui puasa, seseorang itu dapat menghindari perbuatan maksiat dan menjadi seseorang yang berakhlak mulia. Isi seterusnya adalah zikir, iaitu zikir seseorang ini akan menjadikannya, apabila menjadi amalan dalam kehidupan, akan menjadikan hatinya tenang dan lebih terdorong untuk melakukan perkara kebaikan yang mendatang. Dengan ini, seseorang yang berusaha melalui zikir yang akan menjadikannya sentiasa ingat kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam, akan menghindarkan dirinya daripada perbuatan dosa. Dengan zikir yang terdapat banyak lagi kelebihan-kelebihan, yang salah satunya akan mendatangkan rasa rendah hati, rasa takut, rasa tunduk kepada Allah yang telah menciptakan kita. Baiklah, terima kasih Farid Hakimi dan Amirul Haikal atas perkongsian ibadah itu tadi. Sekarang saya ingin menjelaskan kepada dua lagi ibadah yang akan dikongsi kepada semua, iaitu ibadah pendidikan dan pekerjaan serta amanah. Baiklah, saya fokuskan kepada ilmu pengetahuan dahulu. Ilmu pengetahuan merupakan satu cabang yang sangat penting dalam kehidupan kita semua. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari segumpal darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi, jelaslah bahawa daripada bukti ayat Al-Quran itu, ilmu merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ilmu dapat bezakan amalan orang yang beriman. Dengannya, seseorang akan dapat ketahui hakikat dan tujuan sebenar dalam kehidupannya, serta terlindung daripada kejahatan. Dengan ini, ilmu dapat jadikan peribadi dan akhlak seseorang itu lebih baik. Baiklah, saya akan terus kepada ibadah yang kedua, iaitu pekerjaan dan amanah. Apakah itu pekerjaan? Pekerjaan itu merupakan satu perkara atau ibadah yang harus dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kesungguhan yang sangat tinggi demi mencari rezeki atau mendapat upah. Dengan bekerja dengan sikap jujur, sikap toleransi, seseorang akan dapat menjaga maruah diri dan pada masa yang sama akan dapat kurangkan kebergantungan kepada seseorang. Baiklah, rezeki yang diperoleh itu akan dapat dengan cara yang halal dan akan membawa keberkatan dan memenuhi segala aspek dalam kehidupannya. Maka seseorang itu dapat didorong untuk melakukan amalan yang baik. Baiklah, amanah pula merupakan apa yang dapat penuhi tanggungjawab seseorang. Jadi, amanah ni penting untuk pekerjaan kerana ia saling bergantung antara satu sama lain. Amanah ini memang sangat penting sehingga Imam Ghazali pernah berpesan dalam 6 pesanannya yang terkenal. Salah satunya, apakah yang paling berat dalam dunia ini? Jawapannya ialah amanah. Baiklah, itu sahaja perkongsian untuk dua ibadah ini. Saya serahkan kepada rakan saya untuk teruskan perbincangan ini. Assalamualaikum. Kembali kepada saya sekali lagi. Saya akan terangkan tentang kesimpulan. Saya akan simpulkan segala apa yang kita telah bicarakan sebentar tadi. Secara kesimpulannya, pelaksanaan ibadah adalah bukti tunduknya seseorang hamba lepas mengaku beriman pada Tuhan.
Ibadah yang dimaksudkan di sini termasuklah ibadah khusus yang menyentuh fardu ain dan fardu kifayah, yang merakami hubungan manusia sesama manusia. Jadi, hasil daripada pelaksanaan ibadah yang betul, sempurna dan ikhlas akan membentuk seseorang yang berakhlak mulia. Selain itu, akhlak mulia dan peribadi unggul juga boleh dihasilkan daripada bagaimana seseorang insan yang kental dari aspek fizikal dan mental. Anggota masyarakat yang berakhlak mulia akan membentuk sebuah masyarakat yang proaktif. Ini disebabkan tali ikatan yang menjalinkan hubungan antara individu dengan masyarakat terbentuk melalui nilai dari segi yang diamalkan oleh anggota masyarakat tersebut. So, secara kita simpulkannya, ibadah ni amat penting lah sekali. Ibadah seperti sedekah, solat dan sebagainya, ia merupakan sesuatu yang akan menonjolkan maksud saya akan mempengaruhi kita punya akhlak sebagai seorang insan. Jadi perlu menambah baik diri kita dengan cara fokus pada bahagian ibadah supaya kita akan menjadi seseorang insan yang berakhlak mulia. Sekian, terima kasih daripada grup kami.